Baik, kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tibalah masa yang dinanti-nantikan kita bersama dalam segmen bahasa dan kesusastraan Melayu secara virtual. Untuk hari ini kita akan memperkatakan berkenaan dengan prinsip dan kepentingan retorik dalam komunikasi, dan memperkatakan berkenaan dengan perkara ini bersama kita mahasiswa sarjana Universiti Brunei Darussalam Yang Mulia Nur Najahah binti Ishak. Assalamualaikum Puan. Salam. Ya, apa khabar Puan pagi ini? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. sihat? Iya, kita cukup gembira Alhamdulillah, ya ya. pada pagi ini berkesempatan untuk bersama dengan Puan Nur Najahah ya untuk bersama dalam segmen bahasa dan kesusastraan Melayu secara virtual, prinsip dan kepentingan retorik dalam komunikasi. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Kita mulakan wawancara kita pada pagi ini dengan mempersilakan terlebih dahulu Puan Nur Najahah untuk berkongsilah dan juga menerangkan definisi retorik atau apakah sebenarnya yang dikatakan dengan retorik ini. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana menjemput saya untuk segmen bahasa pada hari ini. Jadi segmen bahasa yang saya ingin bicarakan pada hari ini ialah prinsip dan kepentingan retorik dalam komunikasi. Okey, saya akan terangkan definisi retorik dan apakah sebenarnya yang dikatakan dengan retorik ini. Okey, menurut sarjana Inggeris, rhetoric is the art of discourse, an art that aims to provide, to improve the capability writers and speakers to inform, persuade or motivate audience in specific situation. Jadi mengikut tokoh sarjana Melayu pula iaitu Awang Sarian, retorik adalah satu bentuk strategi komunikasi berbahasa yang menekankan aspek keberkesanan dalam perhubungan. Retorik juga melibatkan keterampilan atau kemahiran seseorang mengajukan buah fikiran, idea atau gagasan. Manakala menurut Oka dan Basuki, retorik pula ialah ilmu yang mengajarkan usaha dan tindakan yang berkesan dalam persiapan dan penyampaian ucapan untuk membina pengertian kerjasama dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, jadi untuk seterusnya ni kita ni ingin mengetahui sedikit sebanyak sejarah dari mana datangnya penggunaan retorik dan juga mungkin dapat dikongsikan tujuan penggunaan retorik ini sendiri. Silakan. Ya. Berhubung dengan sejarah dari mana datangnya retorik ini, kalau kita menelusuri sejarah perkembangan retorik, perkembangan penggunaan retorik sebenarnya telah wujud dari zaman pra-Yunani lagi, iaitu orang Mesopotamia. Jadi orang Mesopotamia ini menggunakan retorik dalam upacara keagamaan. Jadi kalau kita lihat dalam zaman abad pertengahan, zaman Yunani, tokoh falsafah seperti Socrates, Plato, Aristotle, mereka ini menggunakan retorik untuk menyampaikan gagasan idea, atau mereka berusaha untuk memujuk dan mempengaruhi khalayak ramai untuk meyakini setiap apa yang mereka cuba sampaikan dapat diterima oleh masyarakat pada ketika itu. Dan saya beralih pula kepada tujuan penggunaan retorik ini adalah untuk menilai sesuatu yang diucapkan oleh penutur melalui bahasa pujukan yang bertujuan mengubah tingkah laku atau pendirian manusia. Jadi boleh dikatakan dalam arti kata lain, retorik ini juga berfungsi menyesuaikan antara tingkah laku dan perbuatan manusia dengan keupayaan tindakan manusia. Maksudnya di sini selepas kita menyampaikan sebuah gagasan idea, ia akan memberi impak kepada tindakan manusia itulah sendiri.
Jadi terbuktilah bahawa pemakaian bahasa retorik sama ada berbentuk penulisan atau pengucapan awam, dia merupakan kaedah pemujukan yang berkesan dan matlamatnya pada akhirnya akan berlaku satu perubahan atau menyebabkan satu tindakan daripada kesan daripada khalayak itu sendiri. Dan pemakaian bahasa berbentuk retorik ini juga kalau kita lihat sebenarnya digarapkan dalam media massa, seperti kalau sebagai contoh saya ambil dalam bidang kewartawanan, seperti kita sendirilah dalam bidang kewartawanan, dia merupakan satu retorik juga, dan kepentingan peranan ni masa kini ni diangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi media massa ni dapat diterjemahkan sebagai satu unsur penting dalam kehidupan, dan dia boleh merubah perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya. Dan okey. Dan seterusnya media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat, menyatakan sokongan terhadap aktiviti sosioekonomi masyarakat, dan itu sebenarnya adalah satu retorik juga. Baik. Ya, itulah penjelasan sebentar dari Nadirah ya. Ya. Berkenaan dengan persoalan sedikit sebanyak ya, sejarah dari mana datangnya penggunaan retorik dan tujuan penggunaan retorik ini tadi ya. Jadi Puan ya, mungkin boleh mengkongsikan apakah prinsip-prinsip retorik yang digunakan di dalam komunikasi? Okey, beralih pada prinsip-prinsip retorik yang digunakan dalam komunikasi. Prinsip-prinsip retorik ini terbahagi kepada 5 jenis, iaitu penemuan, penyusunan, gaya, memori dan penyampaian. Dan menurut tokoh sarjana Aristotle, tokoh falsafah Aristotle mengemukakan 3 cara mempengaruhi manusia melalui kata-kata dalam penemuan. Yang pertama ialah ethos, iaitu kredibiliti pengucap. Okey, kalau kita sedia maklum, kredibiliti pengucap ini ialah seperti pengucap hendaklah menyatakan kepada orang yang dilawan bercakap atau audiens bahawa dia seorang yang berpengetahuan luas tentang topik yang dibincangkan, seorang yang jujur dan mempunyai reputasi sebagai seorang yang terhormat. Sebagai contoh, mungkin seseorang itu dia berada dalam bidang profesion peguam bela, dan beliau merupakan seorang yang terhormatlah dan memiliki kredibiliti pengucap dalam mahkamah. Dan saya beralih pula kepada yang kedua, iaitu emosi. Emosi ini menyentuh hati audiens melalui elemen perasaan, harapan, kebencian, kasih sayang dan simpati. Seperti kita maklum, emosi ini dalam kehidupan seharian memang perlu diekspresikan kalau sebagai manusia lah. Dan beralih pula kepada yang ketiga, iaitu logos, iaitu logik. Dia meyakinkan audiens atau orang yang dilawan bercakap dengan hujah-hujah yang mempunyai bukti. Okey, saya beralih pula kepada penyusunan. Penyusunan ni dia pengucap atau seseorang yang ingin berucap, dia perlu membentuk struktur ucapan yang terbahagi kepada pengenalan, penyataan dan hujah. Dan saya beralih pula kepada gaya. Gaya ini kita perlu, kalau dalam pengucapan awam, retorik, diperlukan sebagai gaya. Pengucap perlu memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat dalam ucapannya. Dan saya beralih pula kepada memori. Memori ni biasanya bergantung kepada pengucap tersebutlah. Sama ada mungkin pada zaman dahulu mungkin mereka lebih selesa menghafal teks. Tapi mungkin pada zaman sekarang, zaman moden sekarang, pengucapnya dia memilih untuk menyampaikan ucapan, menerusi pembacaan teks yang disediakan dan sebagainya. Okey, dan saya
teruskan kepada penyampaian. Penyampaian ni dia menyampaikan mesej secara lisan dan kemudian melibatkan aspek paralinguistik, iaitu melibatkan suara, bahasa badan. Itu memainkan peranan penting jugalah dalam aspek retorik. Dan kaedah penyampaian ni kita boleh dapati dalam bentuk spontan, baca teks ataupun penghafalan. Ya, Adalah. Itulah yang dapat bagi dikongsikan prinsip. ya mengenai dengan prinsip-prinsip retorik yang dapat kita ni gunakan di dalam komunikasi. Untuk seterusnya ni Puan, mungkin dapat diterangkan juga jenis-jenis retorik dalam komunikasi. Silakan. Ya. Untuk jenis-jenis retorik pula terdapat 6. Yang pertama ialah retorik pemberian. Okey, retorik pemberian ni kalau saya boleh ringkaskan adalah tentang penghuraian sesuatu idea atau fakta, ataupun dia melibatkan sebagai contoh dalam bidang komunikasi kewartawanan. Kalau melaporkan kes jenayah di lokasi, dia memerlukan imajinasi yang menggunakan daya imajinasi dan daya fikir yang tinggi untuk menghayati. Sebagai contoh, saya bagi contoh, suspek mungkin dikatakan berbadan besar, berkumis, tinggi lebih kurang 170 cm. Itulah sebagai contohnya lah bagi retorik pemberian. Dan saya beralih pula pada retorik pemujukan. Okey. Retorik pemujukan ini kalau saya boleh simpulkan bahawa sebenarnya bukan sahaja berlaku dalam situasi di mana seseorang individu itu perlu mempunyai kredibiliti sebagai pengucap, tapi sebenarnya ia juga berlaku dalam kehidupan seharian kita sebab dia memerlukan pemujukan kan, dan dia bertujuan memujuk pembaca atau pendengar membuat sesuatu mengikut kemahuan penulis ataupun pengucap. Jadi retorik pemujukan ni ada 3 ciri khusus, iaitu penulis atau pengucap mengusulkan tindakan atau langkah kepada audiens atau orang yang dilawan bercakap. Dan yang kedua, penulis menyatakan bukti dan tujuan dengan kemas. Dan yang ketiga, mempunyai gaya penyampaian yang berkesan, imajinatif dan emotif. Jadi kalau saya boleh bagi contoh seperti kalau di Brunei ni kan, kalau kita lihat di media sosial, mungkin syarikat telekomunikasi progresif membuat retorik pemujukan untuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Okey, sebagai contoh, inilah peluang terbaik anda untuk memiliki Samsung Note 5 dengan harga rendah. Silalah datang ke kios kami. Mungkin seperti itulah. Dan sebenarnya itu adalah satu cara yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan untuk membelilah. Okey. Dan saya beralih pula kepada retorik penceritaan. Retorik penceritaan ini kalau kita boleh lihat dalam laporan akhbar, video mesyuarat, ceramah ataupun syarahan agama, dan dia melibatkan penceritaan. Seperti contohnya saya boleh bagi contoh, mungkin dari pakar sarjana sejarah mungkin boleh menceritakan bagaimana berlakunya ataupun faktor-faktor sejarah liputan di Brunei ataupun di mana-mana sajalah. Okey, dan saya beralih pula kepada retorik pendedahan. Retorik pendedahan ini retorik pendedahan ini dia menyampaikan satu idea atau pandangan tentang sesuatu, atau dia menginterpretasikan peristiwa tertentu seperti sejarah. Dia ada kaitan juga seperti retorik penceritaan tadi ya. Dan kalau saya boleh ambil contoh, mungkin boleh diambil dalam bidang perubatan. Sekiranya seorang doktor melakukan sidang media, mungkin boleh menceritakan kesan-kesan COVID-19, melakukan SOP ataupun dan sebagainya. Itulah
yang dikatakan dengan retorik pendedahan. Dan Jadi banyak untuk sekali ya yang ni Puan retorik ya. perundingan. Ya. Banyak sekali jenis-jenis Ya. retorik ya yang dikongsikan Ya, pada ya. pagi ini. Saya suka dengan pemujukan sebentar tadi ya, penceritaan dan Ya. pendedahan ya sebentar tadi yang diambil contoh daripada sidang media yang seringkali diadakan ya di negara kita di Brunei Darussalam di sebelah petang. Jadi dengan masa yang agak sedikit singkat ni Puan ya, boleh mungkin Ya. menerangkan tentang kepentingan penggunaan retorik ini. Ya. Okey, kepentingan penggunaan retorik ni sebenarnya boleh dikatakan sebenarnya berlaku dalam kehidupan seharian kita sebenarnya. Dan untuk yang pertama mungkin dalam membantu mempengaruhi audiens atau pihak yang diajak bercakap. Sebagai contoh lah kan, sebagai contoh dalam kehidupan seharian, mungkin Auda kalau pergi the mall ke atau tengok di kedai ada sale ke kan, mungkin nak pujuk keluarga tu untuk belikan. Itu dah digarapkan sebagai retorik pemujukan untuk membeli sesuatu barang. Itulah dia mempengaruhi orang yang di lawan bercakap. Dan untuk yang kedua, membantu penutur mempertahankan diri dan mempertahankan kebenaran dengan alasan yang logik. Maksudnya di sini kalau sebagai yang saya maklumkan tadi, kalau sekiranya seorang yang profession sebagai peguam bela, mungkin dia akan berhujah dan mempertahankan alasan dia yang logik. Okey, untuk yang ketiga pula, kepentingan yang ketiga membantu mencapai matlamat penutur ataupun orang yang dilawan bercakap itu. Jadi untuk penggunaan retorik ini, dia juga mencapai matlamat penutur. Sebagai contoh, kalau ahli politik ataupun menteri, dia menggunakan teknik retorik untuk mencapai matlamat dia. Dan untuk yang seterusnya boleh mengubah persepsi audiens daripada negatif kepada positif. Sebagainya kalau sekiranya kita mempunyai pandangan atau perspektif yang negatif, ataupun khalayak tu mempunyai persepsi yang negatif, mungkin dengan menggunakan teknik retorik dalam kehidupan seharian boleh mengubahkan perspektif orang yang dilawan bercakap itu kepada positif dan terima Iya, itu baik. gagasan Alhamdulillah itu. Puan ya. Ya. Dengan cara yang demikian, penggunaan retorik tersebut dapat mengubah perspektif masyarakat daripada negatif kepada menjadi positif ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Nur Najah binti Ishak di atas masa yang diluangkan bersama kami ya di Rampai Pagi untuk hari ini. Menarik sekali perkongsian prinsip dan kepentingan retorik dalam komunikasi. InsyaAllah jika ada kesempatan ni Puan, kita akan bersama lagi di lain kesempatan dengan topik yang lain pula ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.